سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keizinan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat menyempurnakan salat Isya secara berjemaah, salat sunat tarawih sekaligus salat sunat witir juga secara berjemaah, alhamdulillah. Dan malam ni kita dah masuk malam yang ke-20. Mudah-mudahan 10 malam yang terakhir, 10 malam yang berbaki, Allah tetap memberikan keizinan dan kekuatan yang sama untuk kita menyempurnakan, sama ada berpuasa di belah siangnya dan menambahkan ibadat-ibadat sunat yang lain pada malam harinya, insya-Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah merujuk ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Bila Allah berbicara mengenai bulan Ramadan, cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran hanya sebanyak 5 ayat secara berterusan dan secara berturut-turut, iaitu bermula ayat 183, 184, 185, 186 dan 187. Dan ini adalah sesuatu perkara yang dianggap ajaib, ghanih, dan ini suatu perkara yang hebat, tidak sebagaimana hukum-hukum dan syariat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, bila Allah berbicara mengenai salat, Allah menyebutkan kadang-kadang di dalam sesuatu surah dalam ayat yang tertentu, dan Allah menambahkan berkaitan dengan salat di dalam surah-surah yang lain dan pada ayat-ayat tertentu. Begitu juga berkenaan dengan kewajipan zakat, Allah sebut dalam satu surah dan Allah sebut dalam surah yang lain. Begitu juga berkaitan dengan ibadah haji, Allah sebut pada tempat-tempat tertentu di dalam surah, pada ayat tertentu, dan disebutkan di dalam surah yang lain. Tetapi tidak pada ibadah Ramadan. Allah menyebut cuma 5 ayat ini secara berterusan, secara berturut-turut. Ini memaksudkan kepada kita tidak ada ayat yang lain di dalam Al-Quran berkaitan dengan Ramadan pada surah-surah yang lain dan pada ayat-ayat yang lain. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Baqarah 184 dengan lafaz dan kalimah ayyaman ma'dudat, iaitu dalam ayat 185 ini Allah nak memberikan penjelasan kepada kita mengenai lafaz ayyaman ma'dudat.
iaitu hari-hari tertentu yang telah dikodarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud ayyaman ma'dudat di sini ialah merujuk kepada sebulan-bulan Ramadan. Ini adalah satu bulan yang ditentukan hari-hari yang telah dikodarkan oleh Allah untuk diwajibkan kepada umat Islam berpuasa pada bulan tersebut, iaitu 30 hari di bulan Ramadan. Ayat yang Allah sebutkan pada 185 berbunyi Syahrul Ramadan, iaitu bulan Ramadan. Dan bulan yang dimaksudkan di sini adalah bulan Qamariyah, iaitu lunar month, iaitu sistem peredaran yang mengikut peredaran bulan untuk menentukan tarikh ataupun tanggal terjadinya sesuatu peristiwa ataupun event dalam kehidupan manusia. Dan bila sebut bulan Ramadan adalah bulan Qamariyah ataupun lunar month, ini bermaksud yang menjadi kebiasaan bagi kita menyebutnya sebagai bulan Islam. Dan bila kita beranggapan demikian, ini adalah salah satu bentuk misnomer. Tuan-tuan pernah dengar tak istilah ataupun perkataan misnomer? M-I-S-N-O-M-E-R. Apa dia misnomer? Misnomer secara mudah, secara yang kita nak faham, ialah sesuatu lafaz, sesuatu perkataan ataupun sesuatu islah yang kita cadangkan maknanya tetapi ternyata silap ataupun salah. Itulah disebut misnomer. Kerana apa? Kerana menjadi kebiasaan bila sebut bulan Islam, dia tertakluk kepada umat Islam semata-mata. Tetapi dalam sejarah penanggalan kalender ataupun sejarah penanggalan waktu ataupun tarikh tidaklah demikian. Sebagai contoh dalam dunia kita, dalam tamadun dan kesejarahan peradaban manusia, sudah banyak wujudnya tamadun-tamadun yang besar sebelum lahirnya tamadun yang dimulakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat baginda. Sebagai contoh adanya tamadun Islam, adanya tamadun India, adanya tamadun Cina, yang mana ketiga-tiga tamadun ini bila mereka nak menanggalkan waktu atau tarikh tertentu, mereka guna berasaskan kepada kalender Qamari, iaitu lunar month, penanggalan tarikh dan waktu mengikut peredaran bulan sebagai contoh. Dan ada juga sebahagian tamadun dunia besar yang lain yang disebut tamadun Rom, yang disebut tamadun Yunani. Mereka juga ada penanggalan tarikh dan waktu berasaskan peredaran matahari yang disebut solar months. Dan inilah yang perlu kita faham, antara tamadun-tamadun yang ada yang jadi misnomer tadi bila kita menganggap bahawa bulan Islam ini hanya milik dan digunakan oleh orang Islam dan tamadun Islam semata-mata. Inilah kesilap fahaman dan kekeliruan yang kita perlu perbetulkan. Adanya banyak lagi tamadun dan bangsa lain dalam dunia ni, kita berkongsi dengan mereka dari sudut menanggalkan waktu dan tarikh berdasarkan peredaran bulan. Boleh faham? Baik. Dan kalau kita nak rincikan lagi sebagai contoh, ada yang tamadun semata-mata menggunakan kalender berasaskan peredaran matahari semata-mata, seperti kalender Gregorian, seperti kalender Julian dan sebagainya. Dan ada juga yang menanggalkan tarikh dan waktu berasaskan bulan semata-mata, seperti tamadun Islam. Adanya tamadun di India dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi yang menggabungkan kedua-duanya, iaitu berasaskan matahari dan bulan serentak,
iaitu mereka menggunakan kalender yang disebut lunisolar. Matahari pun dia guna, hak bulan pun dia guna dalam ketamadunan di China sebagai contoh. Jadi bila kita sebut sebagai Syahrul Ramadan, daripada kalimah syahrun, bulan tadilah, maka lahir daripada kalimah tersebut kalimah ishtihar. Daripada kalimah syahrun lahir dan terbitnya kalimah ishtihar. Kerana bagi umat Islam, setiap awal bulan lahirnya anak bulan, keluarnya anak bulan, terbitnya anak bulan yang kita sebut sebagai hilal. Dan inilah diisytiharkan untuk masuknya sesuatu bulan yang baru. Lebih-lebih lagi melibatkan perayaan, melibatkan hukum hakam dalam agama. Sebagai contoh, bila lahirnya anak bulan Ramadan, kita nak mengisytiharkan bahawa masuk waktunya berpuasa bagi umat Islam. Bila lahirnya hilal pada bulan Syawal, kita nak mengisytiharkan kepada umat Islam masuknya waktu berhari raya bagi umat Islam. Jadi di Malaysia kita sebagai contoh, adanya petugas-petugas, orang-orang yang ada otoriti, yang diberikan tugas amanah dan tanggungjawab untuk hal tersebut, iaitu ahli-ahli falak. Yang mana tugas mereka ni akan bawa, akan jinjing, akan pikul alat-alat yang digunakan untuk mencerap anak-anak bulan tadi. Mereka bawa alat depa, teknologi yang canggih dengan kemahiran yang ada pada mereka, mereka teropong. Teropong sana, teropong sini. Jadi bila kelihatan anak bulan, maka berlakulah pengisytiharan. Jadi dibawa hal tersebut kepada siapa? Kepada penyimpan mohor besar raja-raja untuk diumumkan, untuk diisytiharkan. Sama ada masuk bulan bagi berpuasa umat Islam atau masuk bulan bagi berhari raya bagi umat Islam. Dan bila disebut Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan dalam 12 bulan Islam adalah bulan yang ke-9. Tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan pun reti baca, tuan-tuan pun reti kira. Jadi Ramadan jatuh pada bulan yang ke-9 dalam kalender ataupun takwim Islam kita. Jadi perlu diberi perhatian. Kalau kita meneliti dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nama-nama bulan, percaya atau tak percaya, keliru atau tak keliru, perasan atau tak perasan, satu-satunya nama bulan yang disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang saya sebut ni dalam Al-Quran, satu-satunya yang disebut oleh Allah adalah bulan Ramadan. Carilah sebelah bulan lain selain bulan Ramadan, Allah tak sebut pun nama bulan-bulan tersebut dalam ayat Quran. Tetapi nama bulan-bulan yang lain ada disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak menunjukkan kepada kita bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang mulia, bulan yang dipenuhi dengan rahmat, bulan yang dipenuhi dengan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila disebut dikaitkan dengan bulan Ramadan, apakah yang dimaksudkan dengan rahmat dari sudut bahasa dan makna? Rahmat dalam bahasa Arab bermaksud cuaca yang panas, tanah yang panas, memanggang dan membakar, terik dan menyengat. Berkemungkinan besar dahulu bila orang-orang Arab mereka nak menamakan satu-satu bulan untuk diletakkan dan dinisbahkan pada kalender-kalender Islam, mereka juga melihat kepada situasi, mereka melihat kepada keadaan, apa yang berlaku pada bulan tersebut. Mungkin atas sebab itulah dinamakan bulan ini sebagai bulan Ramadan. Kerana bulan tersebut adalah bulan yang mempunyai cuaca yang amat panas,
yang terik, menyengat dan membakar. Sebab itulah selalu dikaitkan pada bulan Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa. Dosa-dosa dan kemaksiatan mereka akan dibakar dan dipanggang sehingga tidak ada lagi yang tersisa daripada dosa-dosa mereka apabila mereka melakukan amal-amal kebaikan dan bentuk-bentuk kesolehan di bulan Ramadan. Frasa yang keseterusnya yang dibicarakan oleh Allah ialah unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan ini Allah memberikan penjelasan telah diturunkan oleh Allah pada bulan ini, yakni padanya bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini terletak kemuliaan dia selain daripada apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah, ialah diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut bulan Ramadan sebagai syahrul Ramadan, ini mengingatkan dan mengaitkan kita syahrul Ramadan juga adalah syahrul Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Jadi bila bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, dia selalu terkait dengan yang menjadi pertikaian dan khilaf di kalangan ulama-ulama besar di dalam Islam, iaitu tarikh 17 Ramadan, tentang tanggal penurunan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang sebenarnya bila kita membuka lembaran-lembaran dan helaian-helaian kitab yang membicarakan persoalan ini, banyak disebutkan di dalam kitab-kitab seperti Ulumul Quran, karya Imam Zarkashi baik, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti baik. Di dalamnya masih jadi pertikaian ulama tentang tarikh yang disebut sebagai 17 Ramadan. Walaupun demikian, mereka hanya berkhilaf dalam dua keadaan. Pertama ialah keadaan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jumlatan wahidah, iaitu Al-Quran diturunkan secara sekaligus, sekali turun. Yang inilah yang dibicarakan, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan nama Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz diturun ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Manakala konteks yang kedua ialah Al-Quran diturunkan secara munajjaman, bukan jumlatan wahidah. Apa dia munajjaman? Bermaksud Al-Quran diturunkan secara berperingkat, secara sedikit demi sedikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil masa lebih kurang 23 tahun secara umum. Ada ulama-ulama yang menyebutkan bahawa Al-Quran yang diturunkan secara munajjaman dan berperingkat ni ialah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu kita dirumuskan nak mudah dan senang ingat 23 tahun. Inilah yang jadi perbahasan di kalangan ulama-ulama. Walau bagaimanapun, kita harus memahami sebagai umat Islam bahawa pada bulan Ramadanlah diturunkan wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Gua Hira. Ketika wahyu pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, pada waktu tersebut bulan Ramadan belum disyariatkan kepada umat Islam untuk berpuasa. Maksud di sini bulan Ramadan hak wahyu pertama turun tu belum lagi disyariatkan berpuasa kepada umat Islam. Kemudian barulah disyariatkan bulan Ramadan ini berpuasa kepada umat Islam. Ni nak mengingatkan kepada kita dan nak mengaitkan kemuliaan bulan Ramadan mempunyai hubungan yang sangat besar, hubungan yang sangat erat dengan penurunan Al-Quran.
Jadi sempena bulan yang mulia, bulan yang baik, maka jadikanlah diri kita umat Islam, termasuk diri saya yang bercakap dan berbicara, seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, menjadi rakan yang cukup karib, menjadi rakan yang cukup rapat, menjadi rakan yang cukup setia dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, sekiranya di bulan yang mulia ini Allah telah mempermudahkan dan melorongkan kepada kita untuk memberikan kemudahan kita membaca Al-Quran, sama ada dari sudut tilawahnya, sama ada dari sudut tadabburnya, sama ada dari sudut kita nak belajar mengenai tafsir, tajwid dan tarannumnya. Tetapi jadikanlah juga benda yang sama bila bulan Ramadan ini diangkat dan berlalu daripada kita. 11 bulan yang lain dan 11 bulan yang berbaki, jadikanlah juga Al-Quran ini sebagai teman yang setia kepada kita. Bagaimana mungkin kita nak memahami tentang Allah? Bagaimana mungkin kita nak memahami tentang agama? Bagaimana mungkin kita nak memahami tentang syariat dan hukum akan agama, kecuali berpandukan kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan sifat bagi Al-Quran ni apa? Hudal linnas, sebagai bentuk petunjuk kepada kesekalian manusia. Dan ini adalah penjelasan daripada Allah dengan cukup jelas, bukan dari perkataan saya. Allah menyebutkan sifat bagi Al-Quran yang diturunkannya pada bulan Ramadan dengan lafaz hudal linnas, memberi petunjuk kepada kesekalian manusia. Ni nak memberikan makna dan membuang kekeliruan yang selama ini ada pada kita, bahawa Al-Quran ini diturunkan semata-mata hanya untuk umat Islam. Ternyata tidak demikian. Allah sebut jelas di sini, Quran ni adalah petunjuk bagi kesekalian manusia. Sama ada dia berwatak Muslim atau dia berwatak non-Muslim, sama ada dia yang berperangai baik ataupun berperangai tidak baik, sama ada dia dalam mengikuti jalan yang benar, sama ada dia sedang mengikuti jalan dan lorong yang salah. Hal hasilnya Al-Quran ini diturunkan kepada kita semua. Tidak kira apa pegangan kita, tidak kira apa akidah kita, tidak kira apa yang menjadi pegangan kita, Al-Quran sememangnya Allah turunkan kepada umat manusia untuk dijadikan petunjuk, hidayah dan bekalan dalam kehidupan mereka sementara kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini juga adalah merupakan tempelak. Ayat ini juga adalah merupakan tamparan yang cukup hebat pada siapa? Pada golongan-golongan Yahudi. Yang mana golongan Yahudi sebelum ini menganggap firman Allah yang telah diturunkan kepada bangsa mereka, firman Allah yang diturunkan kepada umat mereka dalam erti kata firman Allah yang dinamakan Taurat, khusus untuk mereka. Tetapi jelas Al-Quran lebih lebar meluaskan sayapnya untuk kesekalian manusia. Al-Quran tidak hanya limitation terhad pada kaum tertentu, terhad pada bangsa tertentu, terhad pada jenis manusia tertentu, terhad pada perangai dan sifat tertentu, tetapi Al-Quran untuk keseluruhan manusia. Inilah untuk memadamkan kesombongan yang dimiliki oleh golongan Yahudi yang Nasrani, yang memaknakan ayat-ayat dan wahyu daripada Allah itu khusus dan limited untuk mereka sahaja. Jadi bila sebut Al-Quran ni menjadi sumber hidayah bagi kesekalian manusia, bagi kita umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada Rasulnya, bagi menjadi kewajipan dan amanah serta tanggungjawab kita lah untuk menyampaikan Al-Quran kepada keseluruhan manusia.
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana amanah yang ditinggalkan oleh para sahabat, sebagaimana tanggungjawab yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelum kita, sama ada dari kalangan tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama salaf yang lalu. Hari ini jadi amanah bagi kita yang mengerti Al-Quran, faham Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran untuk menyampaikan dakwah Al-Quran kepada golongan-golongan yang jahil, golongan-golongan yang tidak mengerti, golongan-golongan yang tidak mengetahui, bahkan sejauh kepada golongan-golongan yang menentang Al-Quran, golongan-golongan yang mempersendakan Al-Quran, golongan-golongan yang meremeh-remeh dan senantiasa mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Itu jugalah kewajipan bagi kita untuk menyampaikan perkara yang hak dan yang benar. Tanggungjawab ni bukan tanggungjawab yang mudah dan senang, tetapi walaupun besar, sulit tanggungjawab ini, tetapi itulah amanah untuk memperkenalkan Allah kepada mereka, untuk memperkenalkan wahyu kepada mereka, untuk memperkenalkan agama, hukum, hakam dan syariat kepada mereka. Dan Allah meneruskan dengan frasa yang seterusnya, wa bayyinatin, yaitu memberikan keterangan-keterangan bagi petunjuk tersebut. Al-Quran ini bukan berhenti pada menjadi petunjuk kepada sekalian manusia, tetapi Al-Quran membawakan keterangan-keterangan, bukti-bukti yang kukuh dan jelas untuk difahami oleh manusia bagi yang mahu berfikir tentangnya. Dengan kata lain, Al-Quran bukan mendatangkan sekadar hujjah, sekadar dalil, sekadar bukti. Al-Quran ini datang dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup meyakinkan, keterangan-keterangan yang cukup absolutely daripada kebenaran, daripada hujah-hujah yang dibawa. Dia bukan sekadar membawa ilmu, dia bukan sekadar membawa pengetahuan, dia bukan sekadar membawa kisah-kisah dan informasi, tapi dia dengan jelas mendatangkan bukti-bukti dan kebenaran dari hal tersebut. Bila Al-Quran berbicara mengenai ilmu, telah jelas bukti dan kebenarannya. Bila Al-Quran berbicara mengenai pengetahuan, jelas ada bukti dan kebenarannya. Bahkan bila Allah berbicara mengenai dirinya sendiri, telah diterangkan secara jelas bukti dan kebenarannya. Bila Al-Quran berbicara mengenai kisah para Nabi dan Rasul, ada bukti dan kebenarannya. Bila Allah berbicara mengenai syariat dan hukum hakam dia, ada bukti dan kebenaran dia. Bila Allah berbicara mengenai alam jagat raya, baik yang melibatkan langit, baik yang melibatkan bumi, ada bukti dan kebenarannya. Bila Allah berbicara mengenai entiti-entiti yang disebutkan dalam Al-Quran, baik berupa namanya malaikat, baik berupa namanya Nabi dan Rasul, baik berupa namanya manusia, baik berupa namanya jin, baik berupa namanya haiwan dan tumbuh-tumbuhan, ada jelas bukti dan kebenaran. Ini kita perlu fahami dengan baik. Dan yang terakhir Allah menyebutkan wal furqan. Dan Al-Quran ini sekiranya difahami, sekiranya dibaca, sekiranya diamalkan, dia akan menjadi pembeza, pemisah di antara hak dengan yang batil. Allah akan memudahkan lorongan kepada kita untuk membezakan mana yang sebenar dalam agama, mana yang tidak sebenar dalam agama, mana yang hak dalam agama, mana yang batil dalam agama, mana yang benar dalam agama dan mana yang salah dalam agama. Dan bila itu diperkenalkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita harus melakukannya secara ma'an. Apa dia ma'an? Kebersamaan. Maksudnya dalam masa yang sama. Dengan kata lain, bila agama menjuruskan kita kepada tauhidul khalis ilallah, tauhid yang benar kepada Allah, tauhid yang suci kepada Allah, dia bukan sekadar menceritakan kepentingan dan kebaikan tauhid, tetapi dalam masa yang sama opposite,
lawan bagi tauhid iaitu syirik juga harus diperkenalkan dalam masyarakat. Bila kita sebut tauhid, maka sebutlah juga tentang syirik. Bila berbicara mengenai tauhid, berbicara mengenai syirik. Bila kita berbicara mengenai sunnah, sebutkan dan bicarakan mengenai bid'ah. Bila kita sebutkan berbicara mengenai benar, sebutkan bicarakan mengenai salah. Bila kita bicarakan mengenai hak, sebutkan mengenai batil. Dan begitulah bukan setakat bentuk penceritaan, tetapi dalam pengamalan sekalipun. Yang menjadi kekeliruan dan kesilapan besar hidup kita ni tidak ada ma'an dan kebersamaan tadi. Kita sokong mana-mana penceramah, mana-mana ustaz yang membicarakan, menyeru orang supaya berbuat kebaikan sebagaimana saranan dan pelaksanaan dalam Al-Quran dan Sunnah. Quran kata buat benda baik, Sunnah kata buat benda baik. Ulama-ulama kita suruh buat benda baik. Alhamdulillah, daripada suruhan tersebut diikuti oleh orang ramai untuk buat baik. Tetapi yang jadi keliru dan silapnya, bila kita tidak menyertakan berbuat baik, dalam masa yang sama perlu meninggalkan keburukan yang sedia ada yang dilazimi dan dilakukan oleh kita. Kita tak mau hidup kita berhenti. Bila kita buat baik dalam keadaan benda hak tak baik pun kita buat. Kita buat baik, benda hak jahat pun kita buat. Kita buat baik dalam masa yang sama, maksiat kita buat. Dia harus ada keselarasan secara bersama. Buat hak baik, hak jahat, hak duk ada tu tinggal. Yang jadi masalah bila kita tak tinggal, buat secara serentak baik dan buruk, maka tidak berlaku perubahan dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Analogi yang cukup mudah. Bila kita kata kita nak mengajar anak-anak kita ataupun kita bertindak sebagai trainer, orang yang nak mengajarkan orang bawa kereta, orang nak ambil lesen baru, kita pun ajar dia. Walaupun dalam masa yang sama, kita nak ajar dia agar dia menjadi penunggang motosikal, agar dia menjadi pembawa ataupun pengemudi kereta yang baik. Daripada tak tahu langsung, zero pengetahuan tentang kenderaan yang dia nak naik, baik kereta ataupun motor, kita nak ajak dia. Daripada start enjin, daripada pengendalian dalam kereta, nak cek meter, nak cek minyak, nak cek suhu darjah Celsius enjin, nak pakai tali pinggang keledar, nak pakai topi keledar. Sampailah dia pandai, dia mahir, dia memahami selok-belok, nak masuk gear, nak corner, nak parking dan sebagainya. Tetapi ingat, kita dianggap tidak sempurna konteks pengajaran kita sekiranya kita tidak menyertakan dengan undang-undang jalan raya. Bukan setakat ajak bawa kereta, oh lepas dah, corner bagus, parking masuk elok. Tapi undang-undang jalan raya, hak mana boleh, hak mana tak boleh, kita tak mau ajak. Nanti dia pandai sekalipun, jumpa no entry, dia akan redah sebab kita tak ajak. Nanti lampu merah pun dia akan redah sebab kita tak ajak. Tu hak kita tak ajak. Ni dah haduk ajak elok-elok, lesen L jadi P, hak P jadi hebat semua pun, hak geng motor biasanya tak dan hijau lagi, merah tu pun dia redah juga. Ni nak habaq hidup kita ni, kalau berkenderaan perlu ada brake. Ada masa kita straight, ada masa kita jalan. Tapi dalam hidup kita ni ada ketikanya kita kena perlahan, ada ketika kena tekan brake. Tekan brake tempat mana? Tempat-tempat yang dilarang dan tak boleh. Begitulah kita dalam hidup. Ada benda yang diperintahkan oleh Allah, bila bertemu dengan benda-benda yang menjadi larangan Allah, perlahan sikit tekan brake. Ni tak tahannya, hak Allah larang pun 80 juga. Hak Allah tak bagi pun 100 juga. Hak Allah tak mau bagi pun 120 juga. Tu tuan-tuan tanyalah iman. Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Di mana keadaan, situasi dan condition kita sekarang. Jadi untuk lebih faham, Al-Quran ni dah bagi formula-formula secara umum. Untuk kita faham dan mengerti hak mana boleh, hak mana tak boleh. Hak ni betul, hak ni salah. Tu kena faham. Sebagai contoh, formula Al-Quran secara umum.
yang selalu kita baca hari-hari dah berjuta kali, puluh juta mungkin, lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi kita dalam apa-apa hal, perlakuan, perbuatan, kita mulakan dengan lafaz Bismillah, menyebut nama Allah. Kalaulah setiap perbuatan kita tu nak Al-Quran bukukan, setiap perbuatan kita nak Al-Quran rekodkan, agak-agak Al-Quran hari ni hak tebal ni lebih kurang jadi tebal mana? Kalau Al-Quran nak sebut satu-satu, aku makan dengan Bismillahirrahmanirrahim, aku minum Bismillahirrahmanirrahim, aku nak pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, aku nak baca buku Bismillahirrahmanirrahim. Segala perbuatan kita hak 1001 macam, segala mak nenek ni, kalau Quran nak sebut satu-satu tu, agak-agak tebal mana bang? Aku nak minum Bismillahirrahmanirrahim, aku nak baca Bismillahirrahmanirrahim, aku nak tidur Bismillahirrahmanirrahim, aku nak start kereta, habis kepala. Tebal ni. Al-Quran dah bagi informasi dan formula yang umum guna. Antara yang lain yang melibatkan hukum dalam Al-Quran, bila Al-Quran mengarahkan kita untuk memuliakan, menghormati, menyantuni kedua ibu bapa. Dan jangan sekali-kali menyebutkan pada mereka hanya lafaz uffin. Pun tak boleh dah. Pun tak boleh dah. Umum. Walaupun Al-Quran tak sebut jangan tengking. Al-Quran tak sebut jangan katok. Al-Quran tak sebut jangan marah. Al-Quran tak sebut jangan jerekah. Jadi formula hak umum tadi, pun tak boleh, hak lain tu boleh faham sendirilah. Kalau nak sebut satu-satu lepas pun tak boleh, jerekah pun tak boleh tengok, tebal lagi pula lah. Jadi faham formula ni. Nak bagi faham macam mana? Gunakan peluang. Bukan setakat bulan Ramadan ni untuk kita muhasabah balik diri kita. Bukalah Al-Quran. Rajinlah baca Al-Quran. Di sana apa yang saya sebut tadi tersembunyi semuanya. Ada ilmunya. Ada pengetahuannya. Ada syariatnya. Ada hukum hakamnya. Ada banyak pengetahuan dan informasi yang Allah letak dalam Al-Quran. Baki lagi tunggu apa? Tunggu rajin dan malas kita untuk tilawah dan tadabburkan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan pengisian yang sementara, yang singkat dan santai pada malam ini, sekurang-kurangnya dapat masing-masing memuhasabah diri kita. Terutama siapa? Saya ni lah hak sembang dega-dega, hak sembang kuat-kuat ni untuk diri saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas saya mengamalkan apa yang saya sebutkan tadi. Dan itulah juga yang diharapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah juga memberikan kemudahan yang sama untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran secara keseluruhannya. Dengan ni saya berhenti di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.